Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright, kita buka majlis dengan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, pertama sekali, mari kita sedekahkan, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kita tadi kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kedua ibu bapa kita. Dan kita niatkan segala amal baik kita, apa yang kita nak buat, kita nak menuntut ilmu, kita niat lillahi ta'ala. Moga setiap apa yang kita buat, insyaAllah sampai ke akhirat. Okay, so Alhamdulillah dalam video ni, saya akan share macam mana kita nak start business. Okay, insyaAllah saya akan share daripada awal sebelum kita start business. Okay, dan bagi saya benda ni sangat-sangat penting. Saya ulang, benda ni sangat-sangat penting. Sebab dah lebih dalam 4 tahun, setiap minggu saya allocate hari Rabu saya petang untuk tetamu. Jadi tetamu ni kebanyakan terdiri daripada founder dan juga business owner ataupun product owner. Setiap minggu dia orang datang jumpa saya dan saya nampak majoriti 80% masalah yang sama. Okey. Ada yang start business dengan cara yang salah. Okey. Ada yang sales tinggi tapi profit tak ada. Okey, masalah dengan team. Okey, masalah apa lagi? Tak boleh nak grow. Waktu dia buat business kecil, okey, dia tak ada masalah. Tapi bila dia makin grow, sales makin tinggi, team makin besar, duit makin tak ada. Tak ada duit, tak profit. Waktu dia kecil, dia boleh buat profit. Okey. Jadi, bila saya nampak punca, saya cari apa punca, apa persamaan dia orang ni. Okey. Jadi, bila saya study, saya check, saya tengok punca dia orang tak buat, dia tak tahu pun apa 4 fasa dalam bisnes ni. Okay, dan dia tak buat fasa yang pertama yang kita sebut sebagai product development ataupun bagi yang bukan buat produk, rancangan perniagaan. Dia orang tak ada plan pun. Okay. Jadi benda tu saya nak share dalam video ni. Okay. So, 4 asas dalam bisnes ni apa? Okay. Cuba perhati betul-betul. Okay. Apa asas dalam bisnes ni? Yang pertama, product development. Kenapa saya start dengan product development? Sebab asal modul ni saya share dengan product owner. Yang dia orang memang ada produk sendiri, dia orang develop produk sendiri. Okay. Dia orang ada produk sendiri. Okay. Tapi, katakan anda bukan nak buat produk. Okay. Contoh jadi master stockist ataupun jadi stockist. Okey. Jadi fasa ni pun kena buat. Okey, cuma saya kena letak nama lain iaitu rancangan perniagaan. So apa plan kita? Okey, kita kena jelas benda ni. Okey, kalau kita tak ada fasa product development ataupun rancangan perniagaan, kemungkinan kita buat bisnes ni tak boleh nak tahan lama ataupun kita buat bisnes cukup-cukup makan, profit tak ada. Ini yang banyak berlaku. Jadi saya nak pergi detail bab product development sebelum kita pergi fasa-fasa yang lain, iaitu fasa marketing, fasa sales dan juga fasa service. Product development, marketing, sales, service. Product development.
Okey. Ini 4 fasa. Okey. Dan majoriti 80%, 90% tak buat fasa pertama ni. Nak sekarang ni kalau nak buat produk mudah. OEM. Pergi kat kilang, minta dengan kilang, ada tak produk macam ni, kilang buat, lepas tu dah siap produk, baru balik fikir. Macam mana nak jual? Siapa customer kita? Ya, baru fikir apa USP kita. Ini masalah yang berlaku menyebabkan produk ni akhir dia duduk kat mana? Duduk kat bawah katil, duduk kat tepi dinding, belakang pintu. Right. Jadi tu penting, kenapa sangat penting untuk kita study 4 fasa ni. Alright. So, saya nak pergi kepada product development dulu. Okay. So, ikhlas saya bagi tahu tak, saya tak akan buat produk ataupun saya tak akan start bisnes ni melainkan saya memang dah settle buat product development. Dan product development ni akan menentukan sama ada saya boleh buat bisnes ni ataupun tak boleh buat bisnes ni. Sama ada bisnes ni untung ataupun mungkin merugikan. Kena ingat satu, bukan semua produk boleh kita jual ataupun bukan semua produk menguntungkan. Alright. Okay, kita clear yang itu dulu. So, apa yang sepatutnya ada dalam product development? Okay, benda pertama, sepatutnya kita kena buat market study. Ramai orang tak buat. Dalam market study tu, apa yang kita kena check? Okay, kita kena check kita punya permintaan. Ada demand tak dengan produk ni? Okay, so kalau permintaan, saiz pasaran. Saiz pasaran dia berapa luas? Okay. Lepas tu, future dia macam mana? Masa depan. Produk ni boleh bertahan lama ataupun tidak. Kadang-kadang ada produk semusim je. Lepas tu dia hilang. Dan banyak macam tu. Okay. So, ketahanan dia. Lagi. Okay. Siapa player dia? Siapa player dalam market? Okay, dalam kita punya business ni. Alright. So, benda ni kita kena buat dulu. Okay. Jadi, kalau kita buat benda ni, daripada sinilah kita akan jumpa apa yang kita nak sebenarnya. Kita akan jumpa ruang. Kita akan jumpa peluang. Kat mana kita boleh masuk. Okay. Kita boleh study ni. Okay. Itu benda pertama yang biasa kami buat. Okay. Benda yang kedua, kaji pesaing. Player ni adalah pesaing kita, kita kaji pesaing kita. Kaji apa yang dia buat. Okey, so kita nak kaji apa? Biasanya kita akan kaji 5 pesaing. Paling kurang. 5 pesaing. Siapa yang paling besar? Okey, kita nak kaji apa? Kita nak tengok dia punya kekuatan. Kita nak tengok dia punya kelemahan. Okey. Kita nak tengok dia punya market share. Dia pegang berapa banyak yang dia pegang. Berapa banyak yang dia kuasai market share. Okay. So, apa produk dia? Apa dia punya USP? Apa dia punya sistem dia? Management dia macam mana? Strategi dia macam mana? Okay. So, daripada sini, ini penting kita buat benda-benda ni. Daripada sini, yang paling penting kita nak nampak kita punya peluang. Kita punya ruang. Saya ambil contoh mudah lah. Okay. Contoh. Emas. Emas, dia tawarkan perkhidmatan flight yang premium, boleh kata-kata macam tu, dengan harga yang agak tinggi. Menyebabkan orang tak ramai yang mampu untuk terbang. Okay. Jadi, datang Air Asia. Air Asia tawarkan harga yang sangat murah. Tapi apa isu dia kat Air Asia? Isu dia, semua benda nak kena charge.
Betul lah tiket dia murah, tapi luggage kena charge, seat kena charge, makan kena charge, apa semua, everything kena charge. Okay. Ada orang tak selesa macam ni. Okay. Jadi, ada orang nampak peluang, Malindo, ada orang kat tengah-tengah ni, Malindo, dia tackle market yang kat tengah ni. Ini contoh. Okay. Dan kita tengok, peluang yang ada, Malindo berjaya ambil. Dia tak adalah macam Asia dan dia tak adalah macam emas. Alright. So, point saya kat sini bila kita kaji pesaing, kita akan nampak kita punya peluang, kita punya ruang dan macam mana kita nak tap market. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada sini, barulah kita boleh cari kita punya USP. Apa maksud USP? Unique Selling Proposition. Okay. So, saya nak share sikit. Unique Selling Proposition tu apa? Okay. So, macam ni. Contoh. Ni telefon. Okay. Ini telefon. Alright. Setiap benda, setiap produk kita, setiap benda, dia ada satu benda yang kita panggil value. Nilai. Apa nilai bagi satu telefon? Apa nilai bagi satu telefon? Nilai bagi satu telefon adalah, pertama dia kita boleh buat call. Yang kedua kita boleh internet. Yang ketiga kita boleh ada guna kamera. Okay. Dan benda-benda lain yang telefon kita sekarang dah jadi diary, kalender, apa semua. Macam-macam. To-do list duduk sini. Pendek kata, ni adalah nilai bagi satu telefon. Alright. So, katakan kita nak buat produk baru. Telefon juga. Kalau kita buat produk, ni Oppo Reno. Okay. Dia ada spesifikasi dia. Okay. So, kalau kita buat produk, sebiji macam Oppo Reno dengan design yang sama, dengan spesifikasi yang sama, agak-agak orang beli tak? Kemungkinan orang tak beli sebab brand kita pun orang tak kenal pun. Okey. Jadi untuk buat sesuatu produk, kita kena lain daripada orang lain, iaitu kita kena create satu benda, nama dia unique value. Sebab unik ni lah orang beli. Even untuk produk yang sama pun, contoh Oppo. Kemudian dia keluarkan Oppo Reno 2. Mesti ada unik daripada Oppo Reno 1. Kalau sama, orang tak beli. Apa kita nak beli? Benda sama. Okay. So, mungkin unik dia. Kamera dia, sebelum pada ni ada 2, jadi 3. Itu unik dia. Okay. So, unique value ni yang kita nak. Kita kena create sebelum kita buat produk. Ini kalau orang yang nak buat produk. Okay. Jadi, unique value ni. Okay. Saya ambil contoh lain lah. Saya suka guna contoh telefon sebab hari tu saya belajar USP ni pun melalui telefon. Okay. Perasan tak dulu kita selfie macam mana? Kita selfie macam ni. Kita selfie belakang macam ni. Tak? Kita tengok tak masuk dalam kamera. Sekali lagi kita ambil selfie. Okay. Jadi sekarang ni orang selfie macam ni. Kok depan. Sebab apa? Sebab apa dulu orang selfie macam ni? Sebab dulu kamera belakang lagi power daripada kamera depan. Kalau selfie depan macam ni, gambar tak cantik. Okay. Jadi, saya ingat dulu, saya beralih kepada Oppo F1. Saya ingat Oppo F1 Plus. Oppo F1 Plus ni, dia tawarkan telefon di mana kamera depan lagi power daripada kamera belakang. Waktu tu. Okay. Itu unik dia. Tujuan dia nak tackle siapa? Dia nak tackle orang-orang yang kaki selfie. Saya beli bukan sebab saya kaki selfie. Saya beli sebab dulu saya pakai Note. Dan saya rakam macam ni. Kamera belakang. Banyak kes, saya tengah rakam, call masuk. Saya dah rakam setengah jam. Tengok-tengok yang dia sempat rakam cuma 10 minit. Okay. Itu masalah dia. Right. Jadi,
Saya beralih kepada Oppo F1 Plus sebab saya boleh rakam ikut kamera depan. Okay. Jadi itu unique value dia. Jadi macam mana kita nak terangkan unique value? Macam mana kita nak terangkan unique value? Time ni lah kita akan guna USP, Unique Selling Proposition. Itu macam mana kita nak terangkan kita punya unique value. Okay. Oppo F1 Plus, dia guna, dia kata apa? Tagline. Dia sebut sebagai selfie expert. Bila orang tanya, kenapa selfie expert? Kau tak payah ambil kamera selfie macam ni, sekarang ni boleh selfie macam ni. Alright. Kenapa macam tu? Sebab kamera depan dia lagi power daripada kamera belakang. Nampak tak? Okey. Jadi sebab tu Oppo F1 Plus dia terkenal dengan selfie expert. Ni kita punya USP dan kena faham satu. Sepatutnya kita buat USP ni sebelum kita buat produk. Masalah kita sekarang ni, kita buat produk dulu, baru kita fikir apa kita punya USP. Baru cari kita punya USP. Macam kami cari apa keunikan produk, apa yang tak ada dalam pasaran, apa yang kita boleh masukkan dalam kita punya produk, barulah kita pergi kilang, kita buat produk. Jadi produk kita memang ada USP. Kita dah jelas dah dia punya USP. Okay. Dan seterusnya, apa lagi yang kita nak buat dalam product development, iaitu kita nak kena tahu kita punya target market. Siapa target market kita? Ataupun kita boleh kenal sebagai customer avatar. Kita tahu kita punya target market kita siapa. Okay. Bila kita kenal kita punya target market, barulah kita senang untuk kita kumpul dia, untuk kita cari dia, dan untuk kita kenalkan kita punya produk ni. Okay. Contohlah, saya ada seorang dia jumpa saya, dia jual tudung yang eksklusif. Okay. Dia jual tudung yang eksklusif. Okay. Jadi awalnya produk tak apa nak jalan. Dan bila saya tanya siapa target market, baru dia sedar target market dia. Dia kata yang suka beli produk dia ni orang-orang yang ada income lebih ataupun yang suka produk-produk premium. Okay. Antaranya dia kata doktor. Jadi bila kita jelas doktor, kita punya target market, aktiviti kita pun akan lebih jelas lepas ni. Okay. So bila kita faham doktor, segala aktiviti kita sepatutnya tertumpu kat mana? Doktor ada kat mana? Doktor ada kat hospital, ada kat klinik-klinik. So sinilah aktiviti-aktiviti yang kita perlu buat. Mungkin kita boleh buat networking kat situ, mungkin kita boleh buka booth kat situ. Okay? Alright. So mungkin kita boleh lantik ejen-ejen kita di kalangan misi-misi atau nurse, okay, ataupun orang-orang yang ada kaitan dengan doktor. Mungkin kita boleh start train kita punya agent stokis kita daripada pelajar kolej jururawat lagi. Nampak tak? Okay. Bila kita faham kita punya target market, kita tahu aktiviti yang betul untuk kita susun. Itu point saya kat sini. Alright. Okay. So itu target market. Okay. Yang seterusnya, apa lagi yang kita nak ada dalam product development? Okay. So seterusnya, kita nak fikir strategi dan juga tactical dia. Apa tactical dia? Apa strategi kita nak guna? Bukan produk dah siap, baru kita fikir apa strategi kita nak guna. Sepatutnya benda ni dah settle awal lagi. Okay, nanti saya bagi beberapa contoh. Alright? Lepas ni saya bagi beberapa contoh. Seterusnya kita nak buat apa? Okay, business model. Business model kita
Kena jelas. Ataupun sistem bisnes kita nak pakai sistem yang macam mana. Ada orang mungkin nak pakai sistem team sale. Ada orang nak pakai sistem agent stockist. Ada orang nak pakai chatbot. Ada orang nak pakai e-com. Ada orang online. Ada orang nak guna offline. Benda ni kena clear awal. Kena settle awal sebab benda ni akan menentukan yang seterusnya, poin yang seterusnya iaitu poin yang paling penting. Yang ni yang menyebabkan orang tak boleh buat profit dalam dia punya bisnes ni, iaitu costing. Kenapa kita kena decide business model? Kenapa kita kena decide strategi? Kenapa kita kena decide kita punya marketing, target market, USP? Okay? Sebab semua ni melibatkan costing. Costing untuk team sale tak sama dengan costing untuk buat agent stockist. Tak sama dengan costing untuk buat chatbot. Tak sama dengan costing untuk buat e-com. Offline, online tak sama costing dia. Okay. Sebab tu kita kena settle benda-benda awal ni dan kita kena settlekan bab costing. Ramai orang fail bab costing. Bila dia fail bab costing, dia ada masalah margin. Dia ada masalah margin. Bila margin tak cukup, menyebabkan dia buat bisnes, dia cuma boleh rolling je. Profit tak ada. Bila profit tak ada, dia tak boleh nak grow. Okay, kena faham yang tu. Sebab tu saya tekankan pasal costing. Dan costing saya tak nak pergi detail. Mungkin saya akan buat video lain khas untuk kita cover costing. Sebab kita kena faham. Ramai orang tak clear. Modal, contohlah. Modal RM10, berapa sepatutnya harga jual? Berapa sepatutnya harga di kotak? Berapa sepatutnya harga bila kita buat promosi? Berapa sepatutnya harga kalau kita buat combo? Ataupun kita combine 2-3 produk, apa semua. So, kalau kita tak settle yang ni, bila kita nak buat promosi tak boleh, kita nak jual combo tak boleh, kita nak turunkan harga tak boleh, kita nak bagi kepada orang kata apa ni, benda-benda lain lagi kepada agent stockist, reward apa semua, kita sangkut sebab kita tak settle costing. Okay, dan last kali, okay, dalam fasa product development ni, okay, apa yang saya buat simulation. Proses simulation, saya dah boleh jangka kalau saya grow, company saya grow, team saya grow, adakah grow saya ni akan menyebabkan makin banyak profit ataupun makin kurang profit. Jangan pelik. Kenapa ramai orang waktu dia bisnes seorang-seorang, dia boleh buat duit. Saya ambil contoh. Okay, saya ambil contoh. Katakan dia dapat produk dengan harga RM10. Harga kos. Okay. Dijual. Ni ramai ni saya tanya, berapa sepatut jual kalau RM10? Kalau modal daripada kilang ni RM10. Ramai orang kata dia jual RM30. Margin berapa? Margin 20. Okay. Adakah margin ni cukup? Adakah margin ni cukup? Sebenarnya ada sifir dia. Okay. Dalam bab costing nanti kita akan bincang. Okay. Cuma saya nak bagi tahu sebenarnya RM20 ni tak cukup. Okay. Tapi kenapa kita boleh buat duit? Betul, waktu starting dia kerja kat mana? Dia kerja kat rumah. Dia ada staff, dia tak ada staff. Jadi mungkin waktu tu dia menjual pun direct approach. Bawa barang ni pergi kat kedai-kedai, jumpa orang, approach. Orang pertama dia jumpa tak nak. Orang kedua jumpa tak nak. Orang ketiga jumpa, ambil, nak. Kemudian nak, tak nak, tak nak. Mungkin daripada 10 orang,
dia dapat close berapa? 3 orang. Dia jumpa 30 orang, dia dapat close 10 orang. Berapa dia dapat? RM20, dia dapat 200 sehari. Dia kerja 30 hari, kita kata dia tak ada cuti, dia dapat 6,000. Wow. Untung. Itulah waktu ni dia buat bisnes seorang-seorang. Tiba-tiba dia nak grow. Dia nak ambil team. Bila dia nak ambil team, nak gaji team daripada mana? Daripada sini. Commission team daripada mana? Daripada sini. Reward team daripada mana? Daripada sini. Bila dah grow, dah team dah ramai, takkan nak buat kerja daripada rumah. Mesti nak buat kerja, dan kena cari office. So, nak bayar office macam mana? Daripada sini. Nampak tak margin dia makin hilang, makin hilang, makin hilang, makin hilang, makin hilang. Okay. Kemudian bila team dah ramai, of course kena buat marketing dah. Daripada sini. Nampak tak? Sale naik tak? Sale naik. Daripada seorang mungkin dia boleh buat 20,000 sale. Dia ada 10 orang, mungkin dia boleh buat 200,000. Dia ada 50 orang, dia boleh buat 1,000,000. Tapi detas yang ni, profit tak ada. Ini banyak berlaku. Sebab dia tak settle costing, dia tak buat simulation, dan sebenarnya dia tak ada perancangan perniagaan. Saya nak bagi beberapa contoh. Okay. Contoh. Saya ada seorang kawan saya, dia pandai masak. Dan saya dah try masakan dia memang semua best. Serius, semua best. Okay. Dan dia pun ada passion dengan masakan. Kerja dia walaupun dia lelaki, dia duduk kat dapur je banyak. Dia suka testing buat research tentang makanan apa semua. Yang paling penting dia punya masakan semua best. Okey, jadi saya dengan partner saya Tuan Amirul decide untuk bantu dia. Okey. Waktu tu dia nak buat produk kambing perak. Okey, kita cadang untuk suntik modal, sumbang kita punya kepakaran, kita punya resource yang kita ada. Okey. Mungkin kita akan profit sharing dengan dia. Okey. Jadi saya minta dia buat proposal. Buat produk development, buat rancangan perniagaan. Okay. Antara benda yang saya paling nak tengok, saya nak tengok costing. Dengan costing ni, dia boleh pergi jauh atau tidak. Okay. Jadi, bila dia buat costing, dia bentang. Saya sangat-sangat terkejut. Sebab, bila dia bentang, dia kata 10 kilo kambing. Kambing ni ada 2 jenis. Ada lamb dengan mutton, saya tak ingat. Yang ni paling murah, 10 kilo. Dia kata dia dapat dengan harga RM260. Okay. Saya tak ada masalah kat sini. Plus dengan dia kata bahan-bahan, perak. Total lah untuk 10 kilo, dia kata 300. So, 1 kilo, kos dia adalah RM30. Ini satu part. Okay. Dan, saya suruh dia kaji pesaing. Saya suruh dia senaraikan 5 pesaing. Daripada 5 pesaing, kita tengok, ada satu pesaing jual dengan harga 58. Ada yang jual dengan harga 60. Ada yang jual dengan harga, saya rasa dalam 40 lebih pun ada. 45. Lepas tu saya ingat, cuma yang paling tinggi saya ingat, dia jual 75. Ini yang paling tinggi, Pak Mus Western. Ini pun sebab dia ada nama. Dan daripada sini kita tengok, okay, 70. Ini paling tinggi. Kita mungkin tak boleh nak bid, kita mungkin boleh jual 60. Berbala tak dengan kita jual 60? 60 bahagi 30. Cuma 2 kali ganda sahaja. Dan 2 kali ganda ni tak cukup. 2 kali ganda tak cukup. Dan kebetulan, hari yang sama, dia bawa satu kuih. Saya tak nak cerita kuih apa, saya tak nak bocorkan rahsia. Okey. Sebab projek ni yang kita buat sekarang ni. Okay. Dia bawa satu kuih. Tuan Amirul, partner saya tanya, kos untuk kuih tu apa? Kos untuk kuih tu apa? Dia kata, saya memang terkejut. Dia kata,
dengan RM RM40, dia boleh buat 50 bekas kuih. Dan satu bekas dia jual dengan harga RM6. Satu bekas dia jual dengan harga RM6. Alright. Sorry, RM6. Jadi, dengan modal RM40, dia dapat jual berapa? RM300. 50 kali dengan RM6, RM300. Dengan modal berapa? RM40. Berapa nisbah dia? 300 bahagi dengan 40 sama dengan, berapa kita kira? 300 bahagi dengan 40. Nisbah dia 7.5. 7.5. Okay? So 700%. Yang ni 200%. Kat sini saya nampak margin untuk kambing perap tak cukup, tapi untuk kuih ni margin dia sangat best. Jadi saya tanya dia, sekarang ni kau nak bisnes untuk apa? Bisnes kalau nak glamour, nak terkenal, nak orang kata, oh ni lah tokeh, ni hebat, jual lah kambing perap. Sebab dengan jual kambing perap mungkin 100 orang dah dapat jual RM60, dah dapat berapa sen? RM6,000. Tapi percayalah, profit tak ada. Dengan costing tu apa semua, makin besar kena ingat, makin besar makin banyak kos kita nak tanggung. Makin besar profit kita makin kecil. Okay. Tapi kalau bisnes nak duit, betul nak buat duit, baik kau buat bisnes. Kuih ni tak glamour, tapi dia betul-betul boleh buat duit. Okay, itu benda pertama. Dan yang kedua, apa yang kita boleh atur strategi? Okay, jadikan bisnes yang ni untuk set up kita punya infra. Dengan bisnes ni, kita boleh lantik agent stokis, kita dah boleh buka pasaran, kita ada dah sistem transport kita, orang dah kenal kita, dan macam-macam lagi. Benda ni dah ready, barulah kita boleh buat kambing perap. Kambing perap nanti tumpang kita punya channel, kita punya infra yang dah ada. Dan insya-Allah kita boleh jalan. Okey. Jelas kat sini? Alright. Saya nak ambil satu lagi contoh. Betapa pentingnya kita faham fasa product development dan kita tahu rancangan bisnes kita ni macam mana, apa strategi kita. Okay. Ada satu kes. Saya banyak kes tadi Ada satu kes. Datang jumpa saya. Dia jadi satu agent stokis untuk satu produk. Okay, untuk satu produk. Produk tu saya tak bagi tahu lah apa. Okay. Dan dia dah dapat margin dia tinggi, 55%. Tinggi. Cuma dari segi persen dia tinggi, tapi dari segi RM dia cuma dapat dalam RM30. So produk ni lebih kurang berapa harga? Produk ni lebih kurang dalam RM60 lebih harga. Tak sampai pun sebenarnya 37. Dia dapat exactly lah 27. Okay. Masalah dia tahu margin dia sikit, tapi apa yang dia nak buat, dia punya plan, dia kata dia tak ada plan. Okay. Dia nak buat FB Ads. Soalan dia, okay, FB Ads warna biru lah. FB Ads. Dia nak buat FB Ads. Okey tak okey? Okey, banyak benda. Okey, so bila saya tanya dia, okey, berapa cost per customer?
Berapa kos per customer? Bila kita run FB, tentu kita keluar kos. Okey, katakan kita keluar RM100. Biasanya dengan kita keluar RM100, berapa unit kita dapat jual? Katakan kita dapat jual 3 unit. 3 unit. Okey. Berapa kita punya margin tadi? Margin kita, ni. Saya ambil RM30 lah kan. Senang saya nak kira. Kita punya margin RM30. Kita buat keluar 100 unit. RM100. Dapat 3 unit. 3 unit kali dengan kita punya margin, keuntungan kita RM30. Jadi kita cuma dapat RM90. Tak cover pun kita punya cost ABX. Jadi, patut tak kita buat ABX? So, ada dua pilihan kat sini. Sama ada kita buat free cost marketing, ataupun kalau kita nak buat ABX, kena ada planning. Kena ada strategi. Okay, contoh apa strategi yang kita boleh guna? Contoh. Okay. Mungkin dia nak buat FBX. Tak apa. Okay. Pertama, saya tanya dia, adakah produk ni repeat order? Adakah produk ni repeat order? Orang guna berulang-ulang-ulang. Okay. Dan produk ni, produk repeat order. Orang beli lebih kurang dalam sebulan 1 unit. Okay. So kalau macam tu, awak boleh buat FBX, tapi fokus kita bukan untuk dapat customer melalui FBX. Okay. Kita nak dapat customer melalui FBX, tapi fokus utama kita adalah repeat order, repeat order, repeat order, repeat order. Alright. So apa kita punya plan? Okay. So macam ni. Kita punya plan, kita target. Okay, ni kena buat, kena test supaya sampailah kita dapat numbers. Ni numbers ni. Yang ni yang penting kita buat dalam simulation. Saya tak share detail dari pasal simulation. Okay. So, katakan right. Kita nak dapatkan, kita belanjakan 3,000, katakan macam ni. Right. Kita cari dulu 100 lead, 100 prospek. Prospek ni 100 prospek. Nombor-nombor ni kita kena cari. Dengan 100 prospek ni, kita dapat close 30 customer. Kita dapat close 30 orang customer. Closing rate kita 30%. Ini nombor-nombor. Cost per customer, closing rate 30% kita punya customer. Okey. 30% kita punya customer ni, daripada sini, berapa persen pula kita boleh jadikan dia repeat order? Berapa persen? Katakan daripada sini, kita boleh repeat order dia 10 orang. 10 orang. Lebih kurang dalam 33%. Jadi kita faham dah kita punya number dan kita boleh atur kita punya strategi. Okey. Jadi macam mana kita punya strategi? Okey. So, kita cari 100 customer. 100 customer. Jadi bulan ni kita cari 100 customer. Kita punya strategi mana? Kita cari 100 customer. Dengan target kita dapat 30 repeat order. Bukan semua repeat order. Bukan semua orang akan repeat order. Okay, 100 customer repeat order. Bulan depan, daripada 100 ni orang lain pula dapat 30 pula repeat order. Bulan depan, orang lain pula repeat order. Tapi daripada orang yang 100 orang customer ni, dia repeat order, kita target 30. Jadi katakan ni bulan Januari. Januari buat iklan, cari 100 customer. Katakan tak dapat 100 customer ni, kita keluarkan cost per customer tadi. Ni contoh. Ni berapa cost per customer? Cost per customer kita berapa ni? 100 bahagi 3. 3 customer dapat. Okey. Jadi 100 bagi 3 lebih kurang dalam RM33. Okey.
Okey, jadi RM30 lah kita kata cost per customer kita RM30. Jadi untuk dapat cost 100 customer ni, kita mungkin kena spend RM300 ads. Kita dapat 100 customer. Jadi untuk bulan Januari punya sales ni, kita cuma balik modal je. Dapat cover cost ad je. Tapi yang kita nak apa? Bulan Februari, daripada 100 orang ni, ada 30 orang repeat order. Bulan Februari, daripada 100 orang ni, 30 orang repeat order. Bulan seterusnya, Januari, Februari, bulan Mac, lagi 30 orang repeat order. Ni daripada orang ni. Sama juga kita ulang proses yang sama. Bulan Februari, cari lagi 100 orang. Nah, jadi bulan Februari, 100 orang. Dia repeat order. 30 orang. Dia repeat order bulan ni, 30 orang. Itu kita punya plan lah. Okay, bulan Mac, lagi 100 orang. So, kita buat iklan tiap-tiap bulan, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. Dengan harapan, tiap-tiap ni, tapi kita kena tahulah macam mana nak proses untuk dapat close. Ni kita kena settle. Untuk repeat order ni pun kena settle. Lepas ni macam mana nak settle? Lepas ni, dalam part sale nanti saya akan cerita macam mana kita nak settle yang ni. Okay. Cuma idea kita kena jelas. Okay. Jadi, makin lama kita buat bisnes, makin ramai repeat order. Sebab kita dalam kes dia ni, dia tak boleh nak buat iklan direct macam ni. Kalau tak ada repeat order, dia tak akan profit. So, katakan 5 bulan dia buat iklan. 5 bulan dia buat iklan, dia akan ada 500 customer. Tapi, yang repeat order berapa? 150 orang. Berapa dia punya margin tadi? Margin dia RM30. So, dia dah ada RM4,500 profit. Nampak tak kita ada rancangan perniagaan, kita ada plan. Bukan kita tak boleh buat bisnes, tapi kalau lagi baik, kalau dia boleh guna free cost marketing. Yang ni macam mana saya akan share detail dalam bab sale nanti, dalam prospecting. Awak akan nampak betapa luasnya bidang bisnes ni. Betapa luasnya kita nak cari prospek. Free. Dengan free saja. Saya akan tunjuk contoh-contoh macam mana saya kumpul prospek saya. Lepas tu saya buat seminar, saya buat kelas, saya buat e-book. Tak ada kos untuk marketing, tapi penuh. Seminar saya, 200 orang, dengan yuran 3,000, penuh. Dan kos marketing sangat minimum. Boleh kata kalau tak guna kos marketing pun tak apa. Tak ada masalah. Boleh penuh. Okay? Alright. Nampak tak? Saya nak bagi tahu dalam video ni kita kena ada planning. Kita ada rancangan perniagaan. Kita ada strategi. Macam mana? Kita dah tahu dah macam mana kita calculation dia, numbers. Sebab tu penting ni, bab simulation ni, kita tahu kita punya numbers. Yang penting kat sini kita tahu kita punya nombor-nombor. Contoh nombor-nombor tadi, cost per customer, closing rate, cost per unit, cost per click, ataupun cost per lead kita. Dan kita kena tahu berapa titik pulang modal, break even point, ataupun titik pulang modal. Dengan nombor-nombor ni lah, saya boleh control bisnes saya daripada remote, daripada jauh. Walaupun tak perlu masuk office. Tapi kalau nombor-nombor ni dah cantik, dah memenuhi, dah hijau kita kata, go on je. Okay. Alright. So,
untuk video awal ni, saya nak kita nampak gambaran yang bahawa sebelum kita start. Sebab tu kita tengok kat sini, waktu ni tak start bisnes pun lagi. Fasa product development ataupun rancangan perniagaan. Kalaulah dengan benda-benda tadi saya nampak tak boleh buat. Okey, contoh kambing perap. Jujur, lagipun dia bukan dalam niche saya tak nampak dia boleh buat duit. Saya tak nampak. Okey. Alright. Jadi, sebab tu kita hold dulu. Kita set up infra dulu dengan benda-benda lain. Nanti kita tumpang. Itu kita punya planning. Alright. Tapi untuk jadikan dia sebagai main, untuk start, saya rasa kita tak akan bawa duit. Sale kita boleh dapat, tapi kita dapat duit. Okay, nampak tak pentingnya fasa product development. Okay. Dan untuk produk, orang yang nak buat produk, yang ni penting, kena buat dulu. Bukan orang kata apa, produk dah ada baru fikir. Ni waktu nak buat marketing baru fikir USP. Waktu nak buat marketing baru fikir target market siapa, customer avatar kita siapa, macam mana kita nak sampai message apa semua. Kita akan jadi pening, kita akan jadi sangkut kat sini. Okay. So saya harap benda ini dapat membantu. Okay, video ini dapat membantu untuk buka minda supaya kita start bisnes kita dengan betul daripada starting lagi. Alright. Jadi dalam video yang akan datang saya akan share tentang marketing service yang mana kita kena buat dulu, dan awak akan nampak macam mana kami letupkan sesuatu produk. So harap video ni sangat membantu. Okay. So itu saja untuk video ni. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.